Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita dapat bersama membaca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang mana kita bermohon kepada Allah moga-moga dengan berkat kita berzikir berjamaah, dengan berkat kita menyebut nama orang-orang salihin dijadikan asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar moga-moga Allah merahmati kita, merahmati keluarga kita, merahmati semua yang hadir bersama dan dijadikan insya-Allah setiap daripada hati kita mendapat rahmatul kubra, insya-Allah rahmah yang besar iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikurniakan kita insya-Allah rahmah yang dapat kita sebarkan semula kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada seluruh orang-orang yang Islam, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sesungguhnya adalah merupakan salah satu nikmat yang besar bila mana kita dapat masuk di dalam daerah untuk mempercayai akan kewujudannya orang-orang salihin, kewujudannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang, para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhir zaman ini begitu ramainya manusia semakin kurang di dalam mempercayai akan kewujudannya orang-orang salihin, akan kewujudannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tidak lain dan tidak bukan disebabkan tersebarnya su'dzan, tersebarnya akan sangka buruk sesama manusia, dan begitu juga ta'zim, pengagungan kepada perkara-perkara yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan bala kepada kita sehingga hati tidak lagi mampu untuk mengagungkan ataupun menghormati orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke tahap tidak lagi percaya akan kewujudan mereka. Dengan itu, bila mana masih ada kepercayaan di dalam hati kita akan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah yang seperti mana kita baca tadi dalam Hadrah Basaudan. Di dalam Hadrah Basaudan kita menyebut nama-nama orang-orang salihin sebelum kita, Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lain-lain daripada ulama salihin yang kita di dalam hati mempunyai i'tiqad yang kuat bahawa kita kepercayaan mereka, kita percaya bahawa mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, dengan kepercayaan kita kepada mereka adalah merupakan sudah masuknya kita di dalam daerah wilayah. Sudah masuknya pun kita di dalam daerah kewalian, daerah orang-orang salihin yang dekat kepada Allah, tetapi dipanggil wilayah sughra. Maknanya orang yang nak menjadi wali min auliaillah, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, kepercayaan wujudnya auliaillah adalah sudah masuknya kita di dalam daerah para auliaillah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada mereka, kepercayaan wujudnya mereka itu di dalam keadaan hati kita ta'zim, penghormatan dan pengagungan kepada mereka menjadi asbab utama. Ianya adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmah daripada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dalam masa yang sama disebutkan bahawa orang-orang salihin, para aulia salihin ini tidak akan pernah kurang di setiap zaman. Al-adad, bilangan mereka sentiasa begitu banyak pada setiap zaman. Akan tetapi antara kita mengenal ataupun kita tidak mengenal, antara kita mengetahui ataupun kita tidak mengetahui. Dan disebutkan al-awliya ini terbahagi kepada tiga. Ada wali min awliyaillah, orang-orang yang dekat kepada Allah, dia mengetahui dirinya wali. Dan orang pun mengetahui dia ini adalah orang wali min awliyaillah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kedua pula, iaitu dia ini diketahui oleh orang bahawa dia adalah orang yang saleh, orang yang wali, tetapi dia sendiri tak tahu dirinya adalah wali ataupun tidak. Pula golongan yang mana tahu dia ini wali min auliaillah, dalam masa yang sama dia pun tidak tahu dirinya wali min auliaillah Subhanahu wa taala. Di sini peringatan kepada kita untuk kita sentiasa bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah kisah pada zaman Bani Israel, ada seorang abid Bani Israel, ahli ibadah di zaman Bani Israel. Yang bahayanya di sini iaitu bila dia merasai seolah-olah dirinya wali. Bukan merasai dirinya dekat kepada Allah SWT kerana dah banyak beribadah tanpa bimbingan, tanpa mempunyai guru. Penyebab utama bila mana tidak mempunyai guru adalah ibadahnya akan menyebabkan
bertambah penyakit hati. Sehingga dia semakin merasai dirinya lebih hebat daripada yang lain dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Bahkan kalau dia tak memperbanyakkan ibadah lagi bagus untuk dia. Cukup dia solat fardu dan sebagainya. Yang penting dia jaga penyakit hati dia agar hati dia tidak merosak. Kerana dosa-dosa hati ini lebih besar jauh daripada dosa luaran. Dosa merasai diri lebih hebat daripada yang lain. Ada setengah orang semakin dia beribadah, semakin dia rasa diri dia hebat daripada yang lain. Semakin dia mungkin mempelajari ilmu ataupun dia merasai dirinya hebat daripada yang lain. Tanpa sumber yang benar, tanpa guru yang membimbing, maka ini adalah merupakan suatu bahaya yang besar. Maka dengan itu, ini Abid Bani Israel ahli ibadah. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang pendosa. Pendosa ini, dia mempunyai i'tiqad yang tadi kita sebutkan. Adanya wali Allah, adanya orang yang saleh, adanya orang yang dekat kepada Allah. Aku ni penuh dengan dosa. Datang hidayah daripada Allah, dia nak bertaubat kepada Allah. Dia dah banyak melakukan segala macam jenis dosa. Maka pintu pertama yang dia cari, dia nak kena duduk dekat dengan orang yang saleh. Kerana duduk dekat dengan orang yang saleh penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikenal di kalangan manusia ini ada satu orang ni orang yang saleh. Kerana dia ahli ibadah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tiqadnya baik, benar apa yang dia sangka baik dan pasti akan dapat kelebihan daripada sangka baik kepada orang-orang yang salihin. Maka dia berkata, aku ingin ikut di belakangnya orang yang saleh. Maka dia pun ikut jalan di belakang orang yang saleh tadi. Maka orang yang saleh ini tadi, orang yang ahli ibadah ini tadi, abid tadi yang banyak beribadah ini, dia pun mengetahui yang si pendosa ni, kerana dua-dua ni terkenal. Yang satu terkenal dengan ibadah, yang satu lagi terkenal dengan dosa. Penyamun dan segala macam benda lah jenis dosa yang dilakukan. Maka apabila orang abid ini melihat si pendosa ini duk ikut kat belakang, maka datang di dalam hatinya penyakit. Ini orang pendosa semua nak datang duduk dekat dengan kita. Pergi jauh-jauh sana. Ada kependosan duduk dekat dengan kita. Jadi terasalah hati si orang yang pendosa tadi, tetapi dalam masa yang sama karena dia ini dah memang banyak dosa, jadi orang ejek dia pun dia masih tetap merasai diri dia memang penuh dengan dosa. Tetap tawaduk dekat situ. Maka diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi zaman tersebut, wahai Nabi zaman tersebut, sampaikan kepada ahli ibadah tadi itu, abid tadi itu, bahawanya segala amalan salih dia tadi semua aku dah lenyapkan, kosong semua. Dan beritahu kepada pendosa tadi, segala dosanya juga aku dah ampunkan semua disebabkan tawaduk dia tadi kepada ahli ibadah tadi. Dan dia ni kerana kesombongannya kepada orang pendosa tadi, dua-dua sekarang kosong, khalas. Dia ni kosong, dosanya diampun, itu pula semua pahalanya kosong, tak dapat apa-apa, kosong. Disebabkan tadi penyakit di dalam hati merasai diri lebih hebat daripada yang lain kerana banyak beribadah. Bukan tak boleh beribadah, tetapi perlu kita perhatikan bagaimana keadaan hati kita. Adakah bila mana kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah tawadu'an ataupun tidak. Dengan itu disebutkan oleh ulama, orang yang mendapat, kalau nak tahu ilmu itu betul-betul masuk di dalam hatinya, dia akan mendapat bertambah 4 perkara. Yaitu yang pertama, dia akan bertambah at-taqwa bainahu wa bainallah. Ketakwaan dia antara dia dengan Allah semakin bertambah. Bertambahlah kecintaannya kepada Allah, bertambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-tawadhu' bainahu wa bain khalqihi. Akan bertambah pula sifat yang mulia yang perlu ada pada manusia, itu sifat tawadhu', rendah diri. Merasai diri penuh dengan dosa. Ini kalau ilmu masuk. Kalau ilmu tak masuk dalam hati, masuk di dalam hanya berada di lidahnya, ada di akal fikir atau berada di hawa nafsunya, bertambah ilmu berasa diri lebih hebat daripada yang lain. Tetapi kalau orang yang betul-betul mendapat ilmu yang bercahaya yang masuk dalam hati, bertambahlah tawadhu'. Akan dia merasa, ya Allah, masih banyak kekurangan lupanya kat diri aku. Masih banyak yang aku tak tahu. Bertambah tawadhu' sehingga orang yang saleh dihormati, dimuliakan, ulama dimuliakan. Karena apa? Karena dia masih merasai dirinya penuh dengan kekurangan. Berbeza dengan orang yang merasai dia dah tahu dah.
Maka dia kalau jumpa dengan ulama ke orang saleh pun, dia ni tak ada tahu apa-apa. Kosong. Bila dia jumpa dengan mungkin wali min auliyaillah pun tak dapat apa-apa kelebihan. Dengan itu berkata seorang imam, Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, seorang ulama daripada Hadramaut, berkata, dijadikan akhir zaman banyak orang tak kenal wali min auliyaillah, tak kenal orang-orang saleh, adalah bahagian daripada rahmah sebetulnya. Kerana apa? Kalau kita tahu orang saleh dan kita tak tahu cara nak beradab kepada mereka, tak tahu macam mana nak menghormati mereka, takutnya itu penyebab turunnya balak lebih besar. Karena Allah ini para aulia, orang-orang salihin adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita membuat perkara-perkara yang tak baik terhadap orang yang dicintai oleh Allah, maka yang cemburu bukan lagi manusia, Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Takut akan terkena macam-macam benda-benda yang tidak diingini. Maka adalah bahagian daripada rahmah kita tak kenal orang yang saleh, tetapi yang penting perlu kita usaha untuk tawaduk dan bersangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kalau dah masuk, bertambahlah sifat tawaduk di dalam hatinya. Yang ketiga adalah bertambah zuhud bainahu wa bainad dunya. Hubungannya dengan dunia pula dia semakin zuhud. Hubungan dengan manusia tadi dia semakin tawaduk. Hubungan dengan Allah dia bertambah takwa. Yang ketiga, hubungannya dengan dunia pula dia semakin berada di dalam keadaan zuhud. Dan zuhud ini adalah merupakan a'malul qulub. Zuhud ini hakikatnya bukanlah luaran. Tidak bermaksud orang yang zuhud itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Boleh jadi dia memiliki segala macam harta. Karena zuhud yang sebenar adalah zuhud yang berada di dalam hati. Iaitu hati tidak merasai apa yang dia miliki ini adalah suatu perkara yang agung, yang besar sangat. Karena apa? Dia adalah orang yang beriman. Nak dibandingkan segala perkara yang dia dapat di dunia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar syurga Allah. Begitu juga disebutkan sebuah kisah. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan sebuah kisah tentang hagaratud dunia. Kalau kita nak rasa keduniaan ini hebat dan terlalu agung, suatu ketika Imam Ghazali pernah cerita. Ada waktu? Tak ada waktu? Ada. Sikit insya-Allah. Jadi Imam Al-Ghazali pernah cerita satu orang ini, suatu ketika ada seorang raja. Raja ini kena penyakit. Dia kena penyakit sakit teruk, iaitu dia sakit perut. Perut dia sangat sakit sampai dia pun cari doktor, semua segala macam doktor, tak dapat yang boleh mengubati dia. Sehingga dia memberitahu kepada pengikut dia, pergi cari siapa-siapa rakyat awam ke apa, pergi cari siapa yang boleh mengubati dia. Dia akan memberikan hadiah jumlah yang besar lahul hasil. Pergilah ni orang pergi cari. Pengikut si raja ini, orang-orang raja pergi cari. Siapa ada yang boleh bantu untuk nak mengubati si raja ini, akan diberikan hadiah yang besar apa, siapa yang boleh. Cari-cari tak ada satu orang, tiba-tiba derwish. Orang yang saleh. Tapi dia nampak pakaian biasa je, tak ada apa. Dia kata, aku boleh mas ini. Dengan izin Allah, insya-Allah aku boleh sembuhkan ini raja. Dia kata, engkau boleh? Aku boleh insya-Allah, dia cakap. Taib, dia beritahu, nanti insya-Allah kalau aku nak nasihat engkau ni. Nanti kalau engkau boleh sembuhkan, engkau jangan minta dengan raja apa yang kau nak. Pasti dia akan bagi nanti hadiah jumlah yang besar. Dia kata tak ada. Aku ada permintaan khas. Kalau aku boleh sembuhkan, aku nak permintaan aku sendiri. Aku ada permintaan yang khusus. Aku nasihat engkau ni, engkau kalau buat baik, ni kau tak bagi tahu, raja akan bagi lagi besar. Aku ada permintaan aku. Kalau dia nak. Dia tak mau, sudah aku tak mau. Ya kan? Bawa pergi kepada raja. Raja ni dah terlalu sakit perutnya. Sakit sangat-sangat. Sampai kepada raja, wahai raja, ini fulan, dia cakap dia boleh baca ruqyah, qiraah apa semua, insya-Allah akan mendapat syifa biiznillah. Tetapi dia mempunyai permintaan. Apa permintaannya? Jadi si fulan ni datang ke depan raja dan bercakap dengan raja. Dia berkata, wahai raja, aku boleh insya-Allah membaca dengan diizin Allah, moga-moga insya-Allah akan mendapat kesihatan dan afiat. Tetapi satu permintaan aku, yaitu aku nak al-mulk. Aku nak kerajaan kau semua sekali. Semua harta kau semua sekali aku nak. Raja kata ini. Kefat. Ini orang gila ke apa? Semua sekali kau nak, dia cakap. Semua sekali aku nak. Kau keluar daripada istana, segala macam istana kerajaan kau semua sekali aku nak.
Dia kata, manalah boleh, mustahil aku nak bagi. Dia kata, khalas, kalau kau tak mau terima, sudah. Tak jadi. Dia pun pergi nak keluar, separuh jalan, tambah sakit ni perut si raja. Tak boleh tahan, dia cakap. Tak ada jalan keluar, dia kata. Hayya, ambil lah ni pun, tak kisahlah, ya Allah datang, yang penting kau boleh sembuhkan, sudah datang. Jadi si fulan ini pun datang, ya akhir. Dah buat agreement janji lah. Kalau sembuh saja, khalas, kau keluar, aku ganti tempat kau sekarang, aku jadi raja. Khalas, agreement, khalas, ya Allah. Yang penting keluarkan aku daripada segala penyakit. Dia pun baca. Baca. Habis diangkat tangan dia. Maaf kata, keluar angin. Bunyi terpanjang lebar. Keluar daripada perutnya. Ini dia, maaf kata, dia kentut dia. Ini panjang lebar, semua dengar. Oh, lepas tu kata raja, alhamdulillah. Macam mana? Ada rasa sakit? Tak ada, dah hilang. Khalas, dia kata. Sekarang kau dah sembuh, sila. Ni sekarang aku punya dah sudah. Jadi dia pun tak boleh nak cakap apa, dah buat agreement. Jadi dia pun terpaksa keluar. Sebagai raja, dah keluar sekarang. Ini fulan, dua si tadi, dah duduk tempat si raja. Oh, si raja ni pun dah jalan. Separuh jalan, ini orang saleh panggil balik raja. Wahai raja, tahan. Kita mari sini. Dia pun datang patah balik. Naam, apa cerita? Wahai raja, ketahuilah, aku nak ingatkan kepada engkau. Bahawa segala yang kau miliki ini semua, nilainya sama dengan angin tadi yang keluar daripada perut kau. Segala yang kau miliki, semua punya nilai dengan angin yang kau keluarkan tadi itu. Karena menunjukkan ini lagi mahal daripada segala yang kau miliki. Nah, aku tak mahu pun ni raja, engkau ambillah, cuma ini peringatan saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau. Maka kisah ini Imam Al-Ghazali menceritakan kepada kita bahawa kesihatan kita itu kadang lebih mahal daripada segalanya. Kalau ada orang nak offer kepada kita, dia nak bayar mungkin 1 juta untuk nak ambil tangan kita, mungkin mustahil kita nak bagi. Kalau ada orang offer nak bagi, nak offer mata kita, jadi mata kita, jasad kita lebih mahal daripada segala harta. Maka dengan itu perlunya mempunyai hati yang zuhud terhadap dunia, iaitu merasai apa yang ada di sisi Allah itu lebih mahal jauh daripada luaran, sehingga segala dunia kita letak di tangan kita, jangan kita letak di hati kita. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu al-mujahadah bainahu wa baina nafsih. Yang tadi yang pertama apa? Iaitu taqwa antara dia dengan Allah. Yang kedua adalah at-tawadhu' bainahu wa baina khalqi, antara dia dengan manusia. Yang ketiga adalah az-zuhud, zuhud antara dia dengan dunia. Dan yang keempat, antara dia dengan dirinya, al-mujahadah, melawan hawa nafsu. Karena nafsu ni selalu suruh kita melakukan kejahatan, kita lawan. Nak sombong, kita lawan. Nak segala macam penyakit, kita lawan. Sehingga nafsu kita ini berada dalam keadaan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dengan perkara yang baik, yang jauh daripada perkara yang jahat. Kita bermohon kepada Allah, moga-moga insya-Allah majlis pada waktu ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan kita hati yang insya-Allah percaya kepada orang-orang salihin, yang cinta kepada orang-orang salihin, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada auliya was salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah, dan dijadikan kita insya-Allah dapat berkumpul kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para wanita dapat berkumpul insya-Allah bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, para wanita-wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana bihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ahada minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Barik fi majlisina hadza ya Arhamar Rahimin waj'alna min ahli khair wa waffiqna li kulli khair ya Arhamar Rahimin. Moga-moga Allah berikan insya-Allah hidayah wal barakah wal rahmah kepada kita semua insya-Allah, dan secara khususnya kepada sahabat bait insya-Allah, Aida dan keluarga, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap yang hadir moga-moga dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangan kita sihat wal afiat, dan diberkati insya-Allah bulan yang mulia, bulan Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.